Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hassan bin Muhammad Fazli. Saya Nurizati Nazihah binti Encik Muhammad Mazuki. Saya Nur Afrina binti Hasbullah Akan membentangkan tentang isu kesantunan berbahasa. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Menurut Lakoff 1957, kesantunan ialah perlakuan yang mengurangkan pergeseran dalam sesuatu interaksi. Manakala Brown dan Levinson pula menyatakan bahawa kesantunan adalah usaha untuk mengurangkan tindakan ancaman muka pada pendengar. Erti kata lain, kesantunan bahasa ialah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berinteraksi dengan orang sekeliling. Selain itu, Asma Haji Omar tahun 2000 menyatakan bahawa kesantunan berbahasa ialah penggunaan bahasa harian yang tidak menimbulkan kemarahan dan rasa tersinggung dari pihak pendengar. Bahasa yang digunakan hendaklah sopan dan halus untuk menyampaikan mesej atau perasaan, ibarat kata yang kurit itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Hassan Fazli dan akak. Saya Harsha Wasina binti Nur Azman. Jadi kami di sini ingin bertemu bual akak sedikit tentang kesantunan berbahasa, tentang perasaan akak apabila datang ke Party Fest ni. Apakah yang akak rasa? Okay, saya rasa macam best sangat sebab saya tengok, macam first time nak tengok banyak orang macam ni kan. Kita macam membatabakkan warisan bangsa kita, and then kita boleh tengok macam banyak-banyak makanan kat sini. It's very good, sedap semua. Okay. Dan yang kedua, saya nak tanya tentang kesantunan berbahasa yang berlaku sepanjang akak berada di sini. Adakah masyarakat sekarang mengamalkan adab-adab ketika berbual dengan rakan-rakan? Bukan rakan-rakan saja, dengan orang-orang sekeliling. Bagi saya, ya, memang mereka mengamalkan kesantunan bahasa di sini, especially sebab kita ada logat negeri kita kan. Lepas tu kita bila greeting dengan orang, kita Assalamualaikum, apa khabar semua, baru and then cakap apa yang kita cakapkan. So saya rasa ya, kesantunan bahasa amat diamalkan di sini dan saya rasa sangat baiklah kat sini. Okay, kemudian boleh tak akak beri sedikit pandangan tentang kesantunan berbahasa dalam generasi kita sekarang? Bagi saya mungkin masalah kita panggil bahasa yang very mix lah. Semua orang guna bahasa short form and then campur banyak bahasa Inggeris contohnya, kita campur kan dalam kehidupan seharian. Bagi saya benda tu tak patut sangat kita mix, sebab kita ada bahasa Malaysia kita, bahasa kebangsaan kita, tapi I think dia orang mix, saya pun mix juga. So macam I think tak apalah, tapi kita tak seharusnya kita mix semua, nanti beda rojak. Nanti next generation pun macam which one yang bahasa warisan kita sebenarnya ni kan. Okay, terima kasih kak. Setelah menganalisis temu bual yang dibuat ketika Carnival Party Fest yang lepas, titik sakit yang dapat dilihat adalah penggunaan bahasa rojak yang kian meluas dalam kalangan generasi muda sekarang. Penggunaan bahasa rojak bermaksud campuran lebih daripada satu bahasa ketika berkomunikasi. Contohnya, menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dalam satu pertuturan. Sudah terang lagi bersuluh, penggunaan bahasa rojak telah memberi impak yang negatif terhadap negara, iaitu mencemari martabat bahasa Melayu. Keadaan ini berlaku akibat daripada kemerosotan dan kehilangan kualiti, nilai serta ciri unggul bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan. Misalnya, itlah banyak lagi dan why are you crying? Go lah main lagi, go. Lama-kelamaan, beberapa ciri bahasa Melayu akan pupus dan digantikan dengan beberapa ciri bahasa Inggeris. Bak kata lidah pendeta, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Lantaran itu, bahasa rojak akan menjadi bahasa ibunda orang Melayu sekiranya gejala ini terus terjadi. Natijahnya, penggunaan bahasa rojak merupakan tamparan kepada identiti dan kewibawaan bahasa Melayu.
Selain itu, penggunaan bahasa rojak mampu menjejaskan keberkesanan komunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana pencampuran bahasa akan mengakibatkan pendengar sukar untuk memahami maklumat yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, "Can I pinjam kamu buku?" Kesannya, pendengar tidak dapat melaksanakan perkara yang diingini oleh penutur, iaitu meminjam buku kerana tidak memahami perkataan Inggeris. Oleh itu, dapat dilihat bahawa bahasa rojak sememangnya mencemarkan ketamadunan bahasa kita serta mampu mengakibatkan komunikasi tidak berkesan berlaku. Bak kata pepatah, akibat nyiler setitik, rosak susu sebelanga. Antara langkah yang perlu dipraktikkan oleh ibu bapa bagi menangani isu penggunaan bahasa rojak adalah menerapkan budaya penggunaan bahasa Melayu yang betul terhadap anak-anak. Perkara ini perlu dibuat dari peringkat awal, iaitu sejak kecil lagi. Bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Penggunaan bahasa rojak dalam kalangan generasi sekarang dapat dielakkan jika ibu bapa menggunakan bahasa Melayu yang betul ketika bertutur dalam percakapan harian. Kesannya, anak-anak akan dapat melihat bahawa pentingnya kesantunan ketika berbahasa. Jelaslah bahawa ibu bapa tidak boleh memandang enteng terhadap penggunaan bahasa yang digunakan oleh generasi muda ketika berkomunikasi. Selain itu, langkah untuk membendung masalah penggunaan bahasa rojak ialah peranan pihak sekolah. Apabila para pelajar melakukan kesalahan dalam berbahasa, guru hendaklah menegur dan membetulkan kesalahan mereka. Biarkan mereka belajar daripada kesalahan mereka sendiri agar kesalahan tersebut tidak akan diulang lagi. Selain itu, pihak sekolah juga perlu menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan bahasa. Sebagai contoh, pihak sekolah mengadakan bulan bahasa yang diisi dengan pelbagai aktiviti dan pertandingan seperti pidato, syarahan, kuis bahasa dan aktiviti lain yang sesuai. Dengan penyertaan oleh para pelajar, secara tidak langsung mereka belajar tentang bahasa yang betul. Bak kata Mutiara sambil menyelam minum air. Sudah terang lagi bersuluh, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sangat penting dalam usaha mengatasi masalah penggunaan bahasa rojak di negara ini. Badan induk ini bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang supaya masyarakat peka dengan penggunaan bahasa. Dalam konteks ini, mereka haruslah memantapkan etika kerja supaya masyarakat lebih tertarik untuk memurnikan bahasa Malaysia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualiti buku-buku bahasa. Contohnya, Kamus Dewan Bahasa mestilah ditambah baik dengan memastikan entry-entry baharu ditambah dari semasa ke semasa supaya masyarakat lebih cinta akan bahasa yang menjadi lambang bangsa. DBP perlu menjadi sebuah badan yang berpengaruh supaya pencinta bahasa lebih tertarik untuk menggembleng tenaga bagi bersama-sama membendung masalah penggunaan bahasa rojak. Konklusinya, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing bagi menjalankan langkah yang pragmatik untuk menangani isu pencemaran bahasa. Penggunaan bahasa rojak dapat diimbangi dengan usaha memperbanyak bahan ilmu atau hiburan yang terkawal bahasanya, terutama melalui aplikasi dan juga media sosial. Penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya dapat meningkatkan martabat bahasa kebangsaan ini agar lebih dihormati dan dibaiki setiap kesalahan dari semasa ke semasa. Sudah terang lagi bersuluh bahawa generasi muda sekarang perlu mengutamakan penggunaan bahasa Melayu ketika berinteraksi agar bahasa ibunda kita dapat mengekalkan keasliannya yang selama ini diperjuangkan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Antara gaya kesantunan berbahasa yang digunakan dalam video ini adalah bahasa sapaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan. Bahasa sapaan digunakan untuk gelaran pergaulan formal untuk menunjukkan adanya sekatan sosial seperti sekatan pangkat atau disebabkan si penyapa tidak terlalu rapat dengan pendengar. Selain itu, penggunaan bahasa terbalik. Bahasa terbalik digunakan dengan menyatakan maksud tersirat atau berlawanan dengan apa yang berlaku dan apa yang ingin dikatakan. Namun, orang dapat memahami maksud sebenarnya. Contohnya, eat lah banyak lagi. Kenapa you cry? Go lah main lagi. Go. Seterusnya, peribahasa juga digunakan dalam video ini seperti yang kurik itu kendi, yang merah itu saga.
Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Peribahasa ini membawa maksud bahawa rupa paras yang cantik tidak menjaminkan apa-apa jika mempunyai budi bahasa yang buruk. Yang kedua, melentur buluh biarlah dari rebungnya, yang membawa maksud mendidik anak biarlah sejak kecil lagi. Dan yang ketiga, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Peribahasa ini menunjukkan bahawa kita hendaklah menggunakan bahasa yang sopan dan halus ketika bertutur agar bahasa ibunda kita tidak dilupakan. Yang keempat, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Yang bermaksud, walau bagaimanapun, kelebihan di negara orang, tetap negeri sendiri lebih baik lagi. Dan yang terakhir, sambil menyelam minum air, yang membawa maksud membuat dua pekerjaan dalam satu masa. Untuk kesantunan bahasa untuk generasi sekarang tu kita agak goyah sikit lah, sebab kita nampak lah terkadang mereka tak tahu pun nak gelarkan orang yang lebih tua atau lebih umur yang lebih berjarak dengan itu apa kan. Kadang-kadang orang just panggil, ada yang panggil kak aja, kadang-kadang panggil ko je. So dari situ kita haraplah kita juga sebagai orang yang lebih dewasa boleh macam bagi tunjuk ajar lah guidance kepada orang-orang muda, anak-anak dari awal. Okey, orang yang macam ni, umur macam ni, kita kena gelarkan apa. So dia orang dia bagi daripada situ gelaran tu boleh timbul rasa hormat dan kalau dipilih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Pandangan apa ni generasi muda kan, mungkin dia segan nak menegur, segan nak menanya. Itu yang membuatkan benda tu berlalu macam tu. Kalau dia menegur, bertanya, bagi salam yang macam orang akan boleh yang lebih berkulaskan pada pandangan kadang tu tak semua macam tu, kadang tu ada juga yang mau bertanya yang kita ada masalah sebab ayat tu Roma dipendekkan. Kan ayat wasal tapi tak ada ni lah, tak ada apa dia nak suka yang bersingkatkan lah dengan adanya gadget sekarang. Kurang sopan je, kurang sopan. Terima kasih Ibu. Sama. Sanjung tinggi, adat pepatih dijaga, sedetik tidak dilupa, tidak dilupa. Kalau berkunjung sekali, ingin berkampung